والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, nota kaki di luar nombor 1, yang mana minggu lepas saya baca di baris yang ketiga daripada atas. Jadi minggu ni saya baca daripada baris yang pertama lah. Saya baca daripada baris yang pertama, ambil daripada atas, hak nota kaki nombor 1. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qauluhu, dan katanya, kata Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, dibangsakan, disandarkan, diletakkan kepadanya itu, disandar, diletak kepadanya itu, kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas wajah, atas jalan kasab, yakni usaha, dan ikhtiar, yakni pilihan hati. Artinya, arti qauluhu, dibangsakan kepadanya itu atas wajah kasab dan ikhtiar, dibangsakan, disandarkan, diletakkan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain daripada Allah ni makhluk, disandarkan perbuatan kepada makhluk itu atas jalan usaha kasab dan pilih, mana pilihan hati, terjemahan daripada ikhtiar, ikhtiarun, ikhtiar, pilihan, yakni pilihan hati, yakni dengan iktibar, dengan kira-kira usahanya, usaha yang lain daripada Allah. Yang lain Allah ni makhluk lah, yang iaitu iaitu usaha bergantung kudrahnya, kudrah yang lain daripada Allah yang baharu itu, dengan barang yang diperbuatkan itu, barang yang diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan iktibar pilihnya, pilih yang lain daripada Allah, ini makhluk, dan dengan iktibar, dengan kira-kira pilihnya, pilih yang lain daripada Allah, yakni makhluk, hamba lah. Hamba di sini termasuk manusia, jin dan juga malaikat. Hamba ni tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya oleh perbuatan yang bangsa pilihan, yakni manusia, jin dan malaikat. Dan dengan iktibar, dengan kira pilihnya, pilih oleh yang lain daripada Allah, ini hamba, manusia, jin, malaikat. Pilih ni pada zahir, pada zahir. Kita letak kok manusia dah, manusia pilih pada zahir, bukan pada batin, pada zahir. Kena tanda molek. Pada zahir akan mengerjakan dia. Mana dengan iktibar pilihnya, pilih yang lain daripada Allah, yakni makhluk, hamba, kita letak manusia, iktibar pilih
pilihan hati pada zahir. Pilihan hati pada zahir. Ni apa yang kita perbuat? Apa yang kita perbuat? Kita gerak, kita diam, kita duduk, kita bangun. Perbuatan. Perbuatan kita. Duduk, gerak, diam, duduk ke, bangun ke. Perbuatan kita yang mana kita memilih untuk duduk, memilih untuk bangun, memilih untuk gerak, memilih untuk diam. Semua ni lah. Memilih untuk melihat, memilih untuk mendengar. Kita yang memilih. Tidak dikerasi, tidak dipaksa-paksa, tidak ditolak-tolak. Kita memilih pada zahir. Kita memilih pada zahir. Zahir kita memilih tadi kan? Duduk kita memilih. Kalau kita memilih bangun, kita bangun. Duduk, diam. Diam kita memilih. Kita nak gerak-gerak masa duduk, kita memilih. Kita melihat, kita memilih. Kita mendengar, kita yang memilih. Tidak dipaksa-paksa, tidak dikerasi, tidak dipaksa, tidak ditolak-tolak. Kita memilih. Ini panggil memilih sebebas-bebasnya pada zahir. Pada batin hakiki yang sebenar-benarnya balik kepada tajuk pembicaraan kita. Keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memilih untuk duduk, perbuatan Allah. Kita pun duduk, usaha kita itu perbuatan Allah. Kita memilih untuk bangun, perbuatan Allah. Hati kita memilih. Kita pun bangun, gerak bangun kita tu perbuatan Allah. Kita memilih untuk diam, untuk gerak, Allah yang buat. Hati kita memilih. Kita pun diam sungguh, kita pun gerak sungguh. Perbuatan adalah semuanya keesaan Allah pada perbuatan. Bukan kita memilih, ianya perbuatan Allah terlintas di hati, terdetik di hati, pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita buat duduk, buat bangun, buat gerak, buat diam, perbuatan Allah. Bahkan berkelip mata, bergerak nadi kita yang kita tidak sedar tu pun keesaan Allah pada perbuatan. Itu pada batin, pada hakiki. Kita memilih hanya pada zahir sahaja. Pada batin hakikinya balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang keenam. Sebab tu kita sebelum nak bicara berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah, hamba ada ikhtiar dan usaha. Hamba yang memilih dan hamba yang melakukan. Sebelum kita nak pergi kepada hamba yang memilih dan hamba yang melakukan, kita kena mati dulu di pembicaraan kitanya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesarah adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Termasuk diri kita memilih pun perbuatan Allah. Termasuk diri kita perbuat pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kita memilih dan kita melakukan hanya pada zahir sahaja. Pada batin hakikinya balik kepada keesaan Allah pada perbuatan. Balik kepada rukun iman yang keenam, sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha. Kita duduk lekat molek atas garisan akidah ahli sunnah wal jamaah.
Kita nak bicara ikhtiar dan usaha, kita kena ni kejap di akidah. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Apa makna mentauhidkan Allah? Mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Apabila kesemua yang berlaku perbuatan Allah, makhluk perbuatannya di mana? Tidak adalah perbuatan makhluk. Kesemuanya perbuatan Allah. Tiba-tiba ada juga perbuatan makhluk. Oh, tu belagalah orang panggil. Kalau perbuatan makhluk ada, maknanya bukan kesemuanya perbuatan Allah. Bila kesemuanya perbuatan Allah, makhluk tidak ada perbuatan. Makhluk memilih, itu perbuatan Allah. Makhluk gerak diam, itulah perbuatan Allah. Ada ni. Berkelip mata pun perbuatan Allah, bergerak nadi pun perbuatan Allah, berfungsi organ-organ di dalam tubuh kita pun perbuatan Allah. Maknanya makhluk tidak ada perbuatan. Khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hanyalah Allah. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah daripada khalik selain Allah? Tidak ada. Hanya Allah Ta'ala lah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan sekalian perkara. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Surah Al-An'am ayat ke-102 tu. Dalam ayat tu menceritakan Allah Ta'ala lah Rabb kamu, Tuan kamu. Allah Ta'ala Rabb. Dan tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb kita, Tuan kita. Allah adalah ilah, sembahan yang sebenar bagi kita. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Yang menjadikan sekalian perkara. Jadi khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Keesaan pada perbuatan bererti selain daripada Allah, yakni makhluk, tidak ada sebarang perbuatan. Itu yang yang batin hakiki, begitu. Apa yang Allah Taala perbuat, keesaan pada perbuatan, apa yang Allah Taala perbuat sebagaimana yang diqadakkan oleh Allah, yang bersifat dengan iradah, yang muafaqah dengan ilmu pada sedia kala. Balik pada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, wabil qadari kullih, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah kullih, sekaliannya. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi yang saya sebut dah minggu lepasnya, kejak dah kita keesaan pada perbuatan, kejak dah kitanya sekalian qada dan qadar Allah. Ni kena berlalu pula takut terundur menjadi akidah Jabariyah, yang langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya adalah Jabariyah. Batin hakiki memang Jabariyah, tapi Jabariyah pegangan yang salah, kerana banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Maka wajib berpegang. Kami ada pilihan dalam perbuatan, tapi batin hakikinya balik kepada keesaan Allah pada perbuatan. Hakiki batin hakiki yang sebenar-benarnya balik kepada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mati dah di keesaan pada perbuatan, mati dah di akidah, rukun iman yang keenam, kena jaga-jaga takut terundur kepada akidah Jabariyah. Sebab tu saya sentiasa bila tekan berkaitan keesaan pada perbuatan, bila tekan berkaitan dengan sekalian qada dan qadar, saya tidak lupa memperingatkan kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, walaupun batin hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan, walaupun batin hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Saya sentiasa peringat, tekan keesaan pada perbuatan, tekan sekalian qada dan qadar. Saya sentiasa peringat wajib isbatkan di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya tidak ada pilihan dan perbuatan hamba, bahkan terdetik di hati hamba pun qada dan qadar Allah. Hamba tidak ada perbuatan, berkelip mata bergerak nadi pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Mana hamba memilih pada zahir. Ingat baik tu. Tanda molek. Hamba memilih pada zahir. Akan mengerjakan dia hanya pada zahir sahaja. Sebab itulah dalam kitab tauhid, mukhtaran zahira majburan batina. Mukhtaran zahira majburan batina. Ada orang salah pengajian menyatakan bahawa orang kitab mukhtaran zahira majburan batina tu salah pula jadinya. Mukhtaran zahira mana apa ni? Memilih pada zahir. Majburan batina. Majbur ni Jabariyah tu lah. Majbur ni dikerasi pada batin, pada hakiki. Mana apa? Yang berlaku tu adalah perbuatan Allah. Yang berlaku tu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mana apa? Ikhtiar pada zahir sahaja, dikerasi pada hakiki, pada batin. Jadi makna Jabariyah batinan. Kok batinnya Jabariyah. Tapi wajib berpegang hamba ada pilihan pada zahir. Adapun Jabariyah hak batinnya Allah Ta'ala, zahir pun Allah Ta'ala, tak ada ikhtiar usaha hamba. Itu hak akidah Jabariyah. Kita hanya Jabariyah batinan, dalam je, hakiki je. Hak Tuhan belaka lah. Hak Tuhan belaka macam mana? Dah keesaan pada perbuatan, perbuatan Tuhan belaka lah. Hak Tuhan belaka macam mana? Dah sekalian qada. Apa lagi? Hak Tuhan belaka lah. Itu hak batin, hak hakiki. Tapi pada zahirnya kita memilih dan melakukan, maka kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Sebab dalam Quran banyak menyanda perbuatan kepada perbuatan hamba. Hak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Fatihah kita. Hak kita baca lepas sembahyang tu, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat tu. Bagi seseorang lah balasan kebaikan, bagi seseorang lah balasan atas kebaikan yang diusahakannya, dan atas seseorang lah seksaan atas kejahatan yang diusahakannya. Jadi kebaikan usaha seseorang, kejahatan usaha seseorang. Ayat Al-Quran tu yang menyandarkan perbuatan baik, perbuatan jahat kepada usaha seseorang. Jadi oleh kerana Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba, maka kita berpegang dengan akidah Al-Quran. Kita pun berpeganglah hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap balik kepada keesaan Allah pada perbuatan, dan sekalian qada dan qadar pun ayat Al-Quran yang nyatakan dan hadis Nabi SAW yang nyatakan. Jadi ayat Quran menyatakan hak Tuhan belaka. Ayat Quran banyak pula menyanda kepada perbuatan hamba. Kita berpegang dengan akidah ayat Al-Quran. Kita berpeganglah sekalian perbuatan Allah, sekalian qada dan qadar
dan ayat Quran menyandarkan perbuatan hamba, kita berpeganglah hamba ada pilihan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap balik kepada ayat hak Tuhan belaka. Dia gitu je. Cuma hak ayat hak Tuhan belaka, ayat yang menyandarkan perbuatan pada hamba, suratul Fatihah tu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Habis setakat tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba, maka kita pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan yang hakiki. Rabb, Tuhan yang hakiki, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang menyusun. Itu Rabb. Makna apa? Kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, Rabb, Tuhan kita. Tauhid rububiyah. Rabb asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi di suratul Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Ni hakiki dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala menyandarkan pengabdian diri itu kami. Allah Ta'ala menyandarkan minta pertolongan tu kami. Al-Quran sandar kepada kami pula. Maka wajib berpegang kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba yang memilih dan mengabdikan diri akan Allah. Hamba yang memilih dan memohon pertolongan kepada Allah. Tapi apa yang hamba pilih dan hamba lakukan, itulah perbuatan Allah Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Situ je. Ini suratul Fatihah yang kita baca dalam semayang tu. Kalau kita membaca suratul Fatihah, comel kori kitanya, tetapi tidak berakidah dengan suratul Fatihah, suratul Fatihah akan laknat kita balik. Sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membaca suratul Fatihah tetapi tidak berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Ini kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian nak himpun antara ayat hak Tuhan belaka, ayat sandar kepada hamba, ini banyaklah. Ini banyak ayat-ayat yang menyatakan kesemuanya datang daripada Allah, dan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Hak biasa orang duk baca itulah ayat ni. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Mana? Innallaha la yughayyiru. Saya biasa ingat ayat tu, ayat masyhur lah. Maksud ayatnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah. Innallaha la yughayyiru ma bi innallaha la Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum tu. Apa ayat dia? Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ni masyhur lah. Allah Ta'ala tidak merubah akan barang yang ada pada kaum tu sehingga kaum tu merubah akan diri mereka sendiri. Itu sandar kepada kaum. Maka wajib berpegang kaum tu ada pilihan dan perbuatan pada merubah akan diri mereka sendiri. Tapi apa yang kaum tu pilih dan merubah, itulah perbuatan Allah. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tak payah ayat innallaha la yughayyiru ma innallaha la mana ni. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tu tak payahlah. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Ayat yang menyandar kepada hamba yang memilih dan melakukan kitab sunnah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Pada batin hakiki balik kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, hak dia belaka. Dan pada menafikan
perbuatan daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu menolak perkataan, yakni pegangan Mu'tazilah, dan menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah. Itu menolak perkataan, yakni pegangan. Perkataan sini pegangan Mu'tazilah. Mana pegangan Mu'tazilah? Qadariyah ni. Bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari seperti makan dan minum. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan hamba tidak diwakah sama sekali. Hanya dibangsakan, hanya disandarkan, hanya diletakkan perbuatan kepada yang lain daripada Allah. Tapi hakikinya bukan perbuatan yang lain daripada Allah. Ini kita akidah di sunnah jemaah. Nak menolak akidah Mu'tazilah yang menyatakan hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sendiri yang ikhtiari. Kita ahli sunnah hanya dibangsakan, hanya disandar, diletakkan perbuatan kepada hamba. Tapi hakikinya Tuhan belaka. Qadariyahnya tidak. Qadar berpegang hambalah yang menjadikan segala perbuatan hamba sendiri yang ikhtiari. Yang kita ni banyak perbuatan kita yang ikhtiari. Tadilah kita memilih, kita melakukan, kita memilih, kita melakukan. Jadi perbuatan ikhtiari ni Qadariyah berpegang adalah perbuatan hamba semata-mata dengan kudrah, dengan kuasa yang baharu yang terletak di hamba. Satu lagi perbuatan ittirari. Perbuatan ittirari ni perbuatan yang terjadi kepada kita. Kita yang tersepak. Perbuatan kita tersepak. Kita yang terjatuh. Perbuatan kita yang terjatuh. Tapi tersepak perbuatan kita ni, kita tidak memilih untuk menyepak. Tersepak. Terjatuh memang berlaku kepada perbuatan kita, tapi kita tidak memilih untuk jatuh. Dipanggil perbuatan yang ittirari, yang kita tidak memilih. Perbuatan ittirari ni sepakat, sama je. Ahli sunnah sama, Qadariyah sama, Jabariyah sama. Perbuatan ittirari yang kita bicara sekarang ni, ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah berbeza pada perbuatan ikhtiari. Contohnya makan, berjalan. Itu contoh dalam kitab kita ni. Jadi yang timbul berbeza antara pegangan ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah dan Jabariyah adalah pada perbuatan ikhtiari. Hak banyak berlaku ni. Adapun perbuatan yang ittirari, yang tadi tu, yang tidak ada pilihan hamba, tersepak, terjatuh, contohnya sama sahaja. Ahli sunnah sama, Qadariyah sama, Jabariyah sama. Mana pegangannya? Sebagaimana pegangan Jabariyah pada perbuatan ikhtiari. Dia gitu. Jadi perbuatan ittirari ini, macam mana pegangan ni hak perbuatan ittirari. Ahli sunnah sama, Qadariyah sama. Pegangannya sama dengan pegangan Jabariyah pada perbuatan ikhtiari. Ada ni. Jadi Jabariyah yang kita bicara, ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah, berbeza pegangan pada perbuatan ikhtiari. Macam mana pegangan Jabariyah pada perbuatan ikhtiari? Tidak ada hamba. Hak Tuhan belaka, tidak ada hamba. Hak Tuhan belaka. Jadi begitulah pegangan ahli sunnah,
Qadariyah, Jabariyah yang sama pada perbuatan itirari, tak ada sangkut paut dengan pilihan dan perbuatan hamba, hak Tuhan belaka. Gitu. Faham tak? Sekarang yang berbeza ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah adalah pada perbuatan ikhtiari. Jabariyah berpegang perbuatan ikhtiari tiada bagi hamba pilihan dan perbuatan pada zahir dan pada batin. Tak ada. Hal ni perbuatan ikhtiari. Macam mana dengan perbuatan itirari? Bukan Jabariyah sahaja yang berpegang tidak ada hamba pilihan dan perbuatan pada zahir dan pada batin. Bukan ahli sunnah pun sama, Qadariyah pun sama. Perbuatan itirari langsung tidak disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba. Jadi tak bicaralah hak perbuatan itirari. Sebab sama saja. Perbuatan itirari sama antara ahli sunnah, Qadariyah dan Jabariyah. Macam mana hak pegangan ahli sunnah, pegangan Mu'tazilah, Qadariyah, pegangan Jabariyah pada perbuatan itirari, sebagaimana akidah Jabariyah pada perbuatan ikhtiari. Langsung tidak disandarkan kepada hamba pilihan dan perbuatan sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkhilafnya adalah pada perbuatan ikhtiari. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan yang ikhtiari sekalipun, perbuatan ikhtiari sekalipun, hakikinya adalah ikhtiari belaka. Dia gitu. Kita ahli sunnah, perbuatan ikhtiari ni hak Tuhan belaka. Perbuatan ikhtiari kita ahli sunnah wajib berpegang hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Tapi hakikinya hamba memilih, hamba yang melakukan. Tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak ada pilihan dan hamba tidak ada perbuatan. Oh, kalau hamba tidak ada pilihan, hamba tidak ada perbuatan, jadi seumpama perbuatan itirari lah. Memang hakikinya itirari berlaku, walaupun perbuatan yang ikhtiari sekalipun. Kita ahli sunnah. Makna kita ahli sunnah, walaupun berpegang perbuatan ikhtiari ini disandarkan kepada hamba pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya tetap perbuatan Allah. Jadi bagi hamba, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan ikhtiari ke perbuatan itirari ke sama saja. Keesaan Allah pada perbuatan sama saja, sekalian qada dan qadar. Hanya perbuatan ikhtiari wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya tak ada. Kalau hakikinya hamba tak ada pilihan dan perbuatan, itirari lah. Itirari belakalah hakikinya. Bukan. Kalau payah juga tu, orang mengajar lah, tak pandai nak susung ayat ke macam mana. Dia ada orang mengajar, dia kata dia ajar mudah je, dia kata. Mana orang okey je. Dia gini, dia kadang-kadang hak pengalaman saya lah, cerita sepatah lalu memang senyum belaka. Cerita sepatah lalu, bila ulang balik jelas semula satu-satu, barulah barulah timbul bagai-bagai persoalan. Didengar perkataan keesaan Allah pada perbuatan, dia hanggup. Sekalian qada dan qadar dia pun hanggup.
Bila diperhalusi, apa makna sekalian keesaan pada perbuatan? Makhluk tak ada perbuatan lah. Makhluk tak ada perbuatan. Bila sebut makhluk tak ada perbuatan, setok lalu. Maknanya didengar keesaan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan Allah ni dia tidak tolak perbuatan makhluk. Tapi semuanya perbuatan Allah letak di mana? Semuanya perbuatan Allah buat langit, buat bumi lah. Atau berlaku di kita ni perbuatan kita sendirilah. Baru nyata. Dia tak faham sebenarnya. Keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Dia gimana? Kesemuanya perbuatan Allah. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia. Tu perbuatan Allah. Lepas tu yang berlaku di manusia ni, perbuatan manusia sendirilah. Jadi keesaan pada perbuatan ni, dia dengar perkataan, dia senyum, dia tak faham. Sama juga sekalian qada dan qadar. Perkara baik pun qada dan qadar, perkara jahat pun qada dan qadar. Dengar mula-mula, okey. Bila hura balik, sekalian qada qadar, makna tak ada bahagian kita. Tak ada bahagian kita, setok sebulan. Ada bahagian kita yang mutlak, hak kita semata-mata. Dah sekian qada qadar letak mana? Sekalian qada qadar letak mana? Sekalian ni sekalian hak besar-besar lah. Gitu pula. Baru sebut pula baik, jahat, qada qadar. Okey lagi. Mana perkara jahat qada qadar ni? Kufur, sembah bahala qada qadar. Maksiat, berjudi, minaruk, berzina qada qadar. Setok pula dah. Semua berhala pun qada qadar. Patut tadi hak senyum mula-mula. Sekalian qada qadar, perkara baik qada qadar, perkara jahat qada qadar, disenyum. Hura sahaja, barulah setok. Lepas tu kata kalau setakat cerita sekali jalan, memang nampak macam faham lah ke? Tak faham sebenarnya. Lepas tu saya biasa je sebenarnya. Hak pengalaman. Dia kata dengar mula-mula faham. Ulang je pening. Kata kalau dengar mula-mula faham, ulang bukan pening, bosan. Kau kata je. Dengar mula-mula clear, faham. Ulang aja, Allah boring sungguhlah. Ustaz ulang apa benda mudah begitu? Kita sekali dengar faham dah. Ulang buat apa? Boring, bosan. Ulang. Tapi dengar mula-mula faham, ulang pening. Ni sungguh ni. Sungguh. Cerita sungguh lah. Tapi kalau drama kok tidak berkait dengan yang hidup dan yang mati. Tapi ni cerita sungguh ni. Mula-mula dengar faham, lepas ulang-ulang pening. Maknanya dia mula dengar, dia kata dia faham, dia tak faham. Ulang ni kemudian perhalusi pula, dia pening, maknanya dia tak faham pun. Keesaan pada perbuatan tak faham. Qada qadar, sekilan qada qadar baik jahat tak faham. Pernah satu kelas tu bicara rukuk iman ke-6, sekalian qada qadar, baik qada qadar, jahat qada qadar, baik dan kita ada tusbiah, iman dan taat, jahat dan kita ada tusbiah, kufur dan maksiat. Minggu pertama. Minggu kedua ulang pula. Minggu ketiga ulang pula. Barulah tanya. Ni hak senyum lah kira, ni hak relax je. Baru tanya. Ustaz nak tanya ustaz. Kau jahat kau tak kodah juga ke? Baru tanya. Minggu yang ketiga, kuliah yang ketiga baru tanya. Kita duduk pegang masing-masing. Dan kita ada tusbiah, sekalian qada qadar, perkara baik, perkara jahat. Diperjelaskan. Perkara baik qada qadar ialah iman dan taat. Perkara jahat qada qadar ialah kufur dan maksiat. Minggu pertama saya baca, saya ulang, saya perhalusi. Minggu kedua saya baca lagi. Minggu ketiga saya baca lagi. Baru dah tanya, Ustaz kau jahat pun kau tak kodah juga ke? Makna kalau minggu pertama jalan pakai terus pindah, ada dalam pegangan.
Jadi maknanya ni atas orang mengajar lah berkali susung atu macam mana dah tahulah. Payuh jadinya. Sebab saya mengaji dulu tak ada payuh-payuh pun. Faham keesaan pada perbuatan, pegang. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Faham sekalian qada dan qadar, berpegang. Sekalian qada dan qadar baik dan jahat. Tapi walaupun hakiki sebenar-benarnya keesaan pada perbuatan, walaupun hakiki sebenar-benarnya sekalian qada dan qadar, wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan di akidah. Kita ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tidak ada. Kita pun berpeganglah setakat tu saja. Dah habis cerita. Kenapa berpegang? Ikhtiar usaha ada walaupun sebenarnya tak ada. Jangan duk tanya. Kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan hanya kerana ayat Al-Quran menyandar kepada kita. Hakikinya kita tak ada. Ayat Quran jelas pula semuanya datang dari perbuatan Allah. Mana hakiki kita tak ada apa pun. Tapi kenapa ayat Al-Quran yang menyatakan segala-galanya datang daripada Allah, ayat Al-Quran juga yang menyandarkan pilihan dan perbuatan pada hamba, kita tanya Allah Ta'ala lah. Mana pun ni, jangan ada soal situ. Ayat Quran menyatakan hak Tuhan belaka, kita pun berpegang dengan akidah Al-Quran, hak Tuhan belaka. Ayat Quran menyandar perbuatan pada hamba, kita pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap balik pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, betul. Tapi kenapa ayat Al-Quran menyandarkan pilihan perbuatan pada hamba, walahal hakikinya hamba tidak ada pilihan dan perbuatan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya akan pekerjaan Allah, kita akan ditanya pada hari akhir. Setakat tu saja. Jadi kita wajib isbatkan di akidah, letakkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan yang sebenarnya tidak ada. Nah begitu lah. Yang sebenarnya tidak ada pilihan dan perbuatan bagi hamba. Jadi sebenar-benarnya perbuatan yang ikhtiari sama dengan perbuatan itirari, hak Tuhan belaka. Tapi perbuatan itirari tadi tersepak, terjatuh, samalah ahli sunnah, qadariyah, jabariyah, langsung tidak disandarkan pilihan dan perbuatan kepada hamba, hak Tuhan belaka, sebagaimana akidah jabariyah pada perbuatan ikhtiari. Kita ahli sunnah, perbuatan ikhtiari wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya itirari, hak Tuhan belaka. Qadariyah perbuatan itirari comel, hak Tuhan belaka. Pergi kepada perbuatan ikhtiari, hak hamba mutlak. Hamba memilih dan melakukan sendiri dengan kudrah, dengan kekuatan yang Tuhan letak di hamba. Bukan lagi dah perbuatan Allah. Tapi walaupun perbuatan hamba, hamba memilih, hamba melakukan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kudrah yang ada di kita ni, kudrah yang baharu ni. Jadi apabila Allah Ta'ala meletak kudrah di hamba, apa yang berlaku di hamba bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kudrah hamba sendiri yang menggerak diamkan usaha hamba, yang menghasilkan perbuatan usaha hamba. Itu qadariyah. Dia gilajak gitu. Jadi hak qadariyah ni lucu keesaan Allah pada perbuatan, lucu sekalian qada dan qadar. Tanda dia. Jadi qadariyah ni, yang pertama lucu keesaan pada perbuatan, makna apa? Berkongsi Allah Ta'ala dengan hamba pada satu perbuatan. Gerak diam kita ni perbuatan Allah dan juga perbuatan hamba. Perbuatan Allah di mana? Allah letak kudrah di hamba. Perbuatan hamba di mana? Dengan kudrah di hamba inilah yang menggerak diamkan. Itu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Mana gerak diam hamba ni perbuatan Allah juga dan perbuatan hamba juga. Tapi saat gerak diam
perbuatan hamba dengan kudrah yang Allah letak. Tapi kenapa kata perbuatan Allah juga? Sebab hamba boleh bergerak diam kerana Allah letak kudrah di hamba. Kalau Allah tidak letak kudrah di hamba, tengok orang terlantar macam mana? Orang terlantar macam mana? Semuanya orang kena tolong belaka. Setakat nak lap bibir mulut pun orang yang lap kan. Sebab apa tak boleh gerak, tak boleh diam? Sebab Tuhan cabut sifat kudrah di dia. Jadi apabila Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu sendiri yang melakukan perbuatan hamba, bukan Allah Ta'ala lagi. Tapi kudrah tu bagaimana? Allah yang letak. Jadi disebut kan muttasil pada perbuatan. Lucu keesaan Allah pada perbuatan. Itu qadariyah. Dan qadar juga lucu sekalian qada dan qadar. Tapi qadariyah dia tak lucu, qada dia tak lucu. Qadariyah, qada dia tak lucu. Mana qadariyah berpegang sekalian yang berlaku telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Sama. Tapi sampai saat berlaku saja perbuatan hamba mutlak dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Mana lucu qadar. Dia Mu'tazilah qadariyah berpegang gerak diam dia itu telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Qadariyah berpegang gerak diam usaha dia itu telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Tapi saat bergerak diam berusaha itulah perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, bukan qadar perbuatan Allah. Tapi kudrah yang ada di hamba ni qadar perbuatan Allah. Dia gitu. Jadi maknanya qadariyah ni lucu keesaan pada perbuatan dan lucu rukun iman yang ke-6 pada qadar. Pada perbuatan Allah dilucu. Pada qada, pada ketentuan Allah sama macam ahli sunnah wal jamaah. Ni. Jadi qadariyah memang terkeluar daripada keesaan Allah pada perbuatan dan terkeluar daripada sekalian qadar perbuatan Allah di rukun iman yang ke-6. Sebab itulah qadariyah ni khilaf ulama akidah seumpama ni, satu pandangan kafir pegangan ni, satu pandangan akidah ni tak kafir, akidah yang fasik, akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah yang sesat walaupun tidak dihukumkan kafir sekalipun. Sebab apa? Sebab qadariyah terlucu keesaan pada perbuatan, kam mutasi pada perbuatan dan tidak berpegang dengan qadar perbuatan Allah sekalian perkara hak di rukun iman yang ke-6. Walaupun qadariyah masih lagi berpegang qada ketentuan Allah pada sekalian perkara, termasuk usaha hamba ni pun telah ditetapkan pada azal. Tapi saat berusaha bukan qadar perbuatan Allah, tetapi perbuatan hamba yang Allah Ta'ala qadarkan, yang Allah letakkan kudrah di hamba. Dia gitu. Itu hak Mu'tazilah qadariyah. Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba itu, menolak perkataan di pegangan Jabariyah bahawa tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan batin. Hamba tak ada usaha sekali-kali pada zahir dan batin adalah perbuatan iktirariyah yang tersepak terjatuh. Ikhtiyariyah dia tak ada, hamba tak ada. Dia usaha pada zahir dan batin. Hakikinya memang betul. Hamba tidak ada pilihan dan perbuatan pada hakikinya tidak ada. Sebab apa? Kesemua keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ahli sunnah hanya dibangsakan, hanya disandarkan jua perbuatan ikhtiar usaha kepada hamba. Sebab itulah saya baca hak tadi kita baca hak nota kaki nombor 1 di luar. Hak di dalam tu kan. Hak di dalam hak nota kaki nombor 1 tu, dan hanya sesungguhnya dibangsakan, disandarkan, diletakkan kepadanya, kepada yang lain daripada itu atas wajah kasad dan ikhtiar. Hanya ni minggu lepas saya ulang 4 kali dah. Hanya sesungguhnya dibangsakan, disandarkan, diletakkan
Tok Kang, ikhtiar usaha pada hamba pada zahir saja. Hanya sesungguhnya disandarkan. Hanya sesungguhnya. Tapi batin hakikinya balik kepada keesaan Allah pada perbuatan, balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit lagi. Dan i'tiqad yang sebenar itu, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tapi Qadariyah pun mengaku mereka i'tiqad yang sebenar. Jabariyah pun mengaku mereka lah i'tiqad yang sebenar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak, tiap-tiap kumpulan ni mereka bergembira dengan apa yang ada pada sisi mereka. Mereka lah sebenar. Bukan kata, oh kamilah Mu'tazilah Qadariyah. Kamulah ahli sunnah wal jamaah. Tak, mereka mengaku mereka lah ahli sunnah. Nama Mu'tazilah tu bukan mereka yang letak. Ulama ahli sunnah yang meletakkan. Mereka puak yang iktizal, puak yang tergelincir, digelar dengan Mu'tazilah. Siapa yang kata Mu'tazilah? Ulama ahli sunnah lah, bukan mereka. Buat bandingkan beginilah. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Siapa yang kata mereka ajaran sesat? Mereka sendiri. Kamilah ajaran sesat. Ikutlah kami sebab kami ajaran sesat. Ada? Tak. Mereka lah ajaran sebenar. Ajaran sebenar tu hak sesat bagi mereka. Ada ni? Yang letak mereka ajaran sesat ni hak ahli sunnah wal jamaah lah sebenar lah kata mereka sesat. Bukan mereka kata mereka sesat. Sama dengan Mu'tazilah. Bukan mereka yang mengatakan mereka Mu'tazilah. Ulama ahli sunnah lah yang menyatakan mereka ni Mu'tazilah Qadariyah, mereka ni Mu'tazilah Jabariyah. Gitu. Lepas tu mengaku i'tiqad sebenar ni adalah jalan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah pun mengaku mereka lah ahli sunnah wal jamaahnya. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Mana? Bahawa tiada berkah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Hamba tak berkah pada sesuatu sekali-kali. Sebab apa? Sebab Khalik hanyalah Allah. Allah yang berkah, Allah yang menjadikan. Hamba tiada berkah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Ada ni? Berlakunya pilihan, perbuatan Allah. Berlakunya gerak diam usaha, perbuatan Allah. Berhasilnya usaha hamba, perbuatan Allah. Tiada memberi berkah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Sebab yang berkah, yang menjadikan hanyalah keesaan pada perbuatan. Dan hanya, ni tengok, hanya. Dan hanya sesungguhnya. Berapa kali hanya tak tahulah. Apa makna hanya? Sajalah tau, hanya. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihnya pada zahir jua. Tiada pada batin. Pada batin hakiki sama dengan Jabariyah pada batin hakiki. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad ahli sunnah. Mana i'tiqad ahli sunnah? Bahawasanya i'tiqad ahli sunnah tiada berkah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Bukan hamba tak berkah pada menghasilkan usaha. Diri pilihan, diri usaha tu pun bukan datang daripada hamba. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tiada bagi hamba, tiada berkah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Berkah pada memilih, berkah pada gerak dan diam, berkah pada menghasilkan usaha. Sebab itulah dia dalam kitab
Dia agak ringkas. Sebab disebut tadi dia ni, tadi tu. Pada zahir jua seperti yang lagi akan datang sebutnya dalam risalah ini. Risalah ni kitab kecil lah. Risalah kitab kecil, kitab Faridatul Fara'id. Mana seperti yang lagi akan datang disebutkan dalam risalah ini. Tengok muka surat dia. Dia muka surat 12. Di muka surat 12 baris yang ke-6 daripada bawah. Tu. Seperti yang lagi akan datang sebutkan di dalam risalah ini. Risalah ni kitab kecil lah. Bukan risalah saklar, bukan, kitab kecil. Di muka surat 12 baris yang ke-6 daripada bawah. Dan setengah daripada mungkinan itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ikhtiariyah sama saja, tidak ada beza. Maka telah berlaku pada 3 mazhab. Pertama, mazhab ahli sunnah, iaitu i'tikad bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari melainkan usaha jua. Maka tiada dikerasi akan hamba pada perbuatan seperti barang yang berkatakan dia oleh taifah yang dinamakan Jabariyah. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia seperti yang berkatakan dia oleh Mu'tazilah Qadariyah. Maknanya hamba ada pilihan. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Cuma terkadang kita ahli sunnah, hamba ada pilihan dan usaha, tapi usaha hamba tidak berkah. Jadi seolah-olahnya pilihan dan perbuatan hamba berkah di hujung je, tidak. Bukan. Ada ni. Ni ada orang salah faham. Ni bukan ahli sunnah. Sekarang ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak berkah. Jadi dia letak pilihan dan perbuatan hamba ni mutlak hak hamba. Cuma tak berkah. Ada. Itu bukan ahli sunnah seumpama tu. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak berkah. Mana hak di hujung berhasil itu perbuatan Allah. Pilihan dan perbuatan hak hamba mutlak. Kalau pilihan dan perbuatan hak hamba mutlak, luculah keesaan pada perbuatan. Kalau pilihan dan perbuatan hamba mutlak, luculah sekalian qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala kuat baik kenang. Sebab tu sini molek ni. Dan etika yang sebenar itu etika ahli sunnah, bahawasanya etika ahli sunnah tiada memberi bekah oleh hamba pada sesuatu sekalipun. Pada ni. Maknanya memilih tu pun bukan perbuatan hamba. Gerak diam usaha tu bukan perbuatan hamba. Keesaan pada perbuatan. Sekalian qada dan qadar. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihnya pada zahir jua, tiada pada batin. Pada batin hakiki sebagaimana Jabariyah, hak Tuhan belaka. Keesaan pada perbuatan, sekalian qada dan qadar. Maknanya hakiki Jabariyah. Hakikinya adalah ittirari belaka. Tidak ada bagi hamba pilihan dan perbuatan sekali-kali. Hakikinya pada batin. Tapi pada zahir hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihnya pada zahir jua. Bukan wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan usaha. Pada zahir je. Pada batin hakiki, keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Macam minggu lepas juga, cukup sejam. Kira lah. Cukup sejam. Jadi kita balik semula hak dalam kitab Faridatul Fara'id. Dan ada perbuatan bagian lain atas wajah mengadakan ini dinamakan kam munfasil pada af'al.
Dan ternafi dua kam ini, yakni kam muttasil dan kam munfasil, dengan wahdaniyah pada af'al. Balik ke dalam kitab Faridatul Faraid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.